Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat malam pada semua. Okey, so malam ni aku nak buat pandangan tentang dua kaunter penerbangan iaitu AirAsia dan juga Asia X. So kita mula kepada Asia lah. Okay, sebab border pun dah buka, okey, interstate ataupun pentas negeri pun dah buka, so kita jangkakan bahawa kaunter-kaunter yang macam kaunter Asia, okey, mungkin akan membuat kenaikan lah. Tapi kita tengok dari segi technical chart, okey, apakah potensi kaunter Asia dan juga Asia X, okey. So kalau tengok Asia ni masih lagi rugi Tetapi kalau kita tengok dia punya revenue dah nampak macam ada peningkatan sedikit, tapi walaupun ada kerugian, masih lagi kerugian mengatasi keuntungan lah. Okey, tapi mungkin dia di dalam orang cakap recovery phase, okey. Still rugi tu masih banyak. Okey. So kita tengok technical chart untuk Asia. Mula-mula Asia kita tengok Asia. Alright, so kita kaji one by one data dia daripada daily chart. Kalau kita tengok, okay, kalau kita boleh buat, sini kita nampak resistance Kat sini kita nampak resistance pada area RM1.20. Okay, RM1.20 tu nampak RM1.21, sorry. Okay, merupakan resistance yang dia dah breakout. Okay, dia dah breakout dengan volume yang amat signifikan dekat sini. Okay, nampak tak? Boleh yang sangat signifikan. So kita jangka bahawa dia akan bertahan pada RM1.21 ni, tapi dia gagal. Dia tutup pada area RM1.18. So kalau kita tengok 3 hari berturut-turut, okay, selling pressure. Okay, so bermaksud ada profit taking dekat situ lah. Okay, tetapi dalam secara kasarnya, okay, kita tengok Asia ni nampak daily chart, nampak dia uptrend lah. Kita boleh buat trend line dekat sini, nampak dia ke atas. Okay, secara kasar dia nampak dia nak ke atas. Okay, so ini bawah, lepas tu dia sideways sebelum dia menukar trend. Okay, so kalau kita tengok indikator, okay, indikator MACD dulu kita tengok, kita pasang teruslah ketiga-tiga RSI dan stochastic. Okay, stochastic. Okay, so kalau kita tengok, okay, kenapa harga dia turun ke bawah? Okay, mungkin disebabkan selling pressure 3 hari berturut-turut tu kita nampak selling pressure. Dan satu lagi kalau kita tengok dekat RSI, jelas dia adalah overbought. Okay, jelas nampak tak dia overbought. Okay, dekat sini dah nampak dia overbought kat sini kan. Okay, dan juga dekat stochastic pun overbought. Okay, so that's why dari segi technical, okay, dari segi RSI stochastic memang normal lah. Dia akan mengalami penurunan, apa yang atas pastinya akan mengalami penurunan. Okay, so itu dari segi daily. Okay, segi daily kita tengok pada weekly chart pula. Untuk Asia, so kalau kita tengok weekly chart, nampak cantik sikit lah. Okay, kalau kita tengok weekly chart, okay, masih lagi uptrend. Kat weekly kita nampak dia uptrend. Okay, so kalau kita tengok MACD masih lagi, okay, dia nampak mencucuk ke atas. Okay, sudah nampak mencucuk ke atas. Cumanya RSI stochastic masih lagi di area overbought. Okay, dia masih lagi di area overbought. So weekly, kalau monthly pula pun sama, pattern lebih kurang sama. Okay, pattern lebih kurang sama dengan weekly. Okay, daily kalau kita tak boleh nampak jelas daily, kita buka weekly. So bila kita nampak weekly, nampak, okay, nampak jelas dia menuju ke atas. Okay, dia cuba untuk menuju ke atas. Okay, alright, so itu untuk Asia. Okay, kita tengok pula Asia X. Kita tutup chart Asia, kita buka chart Asia X. So Asia X ni, okay, kalau selalunya kalau Asia naik, dia pun naik jugalah. Okay, cumanya chart dia lebih orang cakap apa, agak bergigi. Okay, dipanggil bergigi lah. Okay, saya bilang sebagai bergigi sebab apa, naik dia tak berapa nak banyak sangat. Okay, kalau kita tengok dekat uh, share dia 4 bilion. 4 bilion besar juga share dia. Okay, tak silap saya Asia lagi kecil daripada ni. Tengok sikit Asia, dia punya share volume dia. Share volume Asia 3.8 bilion. So kecil sikit lah daripada Asia X. So Asia X ni lebih ramai pemegang dia. Okay, 4.1 bilion. Okay, so kalau kita tengok volume pembelian dia pada hari ini adalah 47 ribu. Okay, 47 juta, sorry. Dan penjualan 14 juta. Okay, so volume semalam, hari ini 10 juta. So agak besar juga, signifikan. Okay, so kita tengok quarter report. Quarter report dia memang teruk lah, rugi memang
Memang totally rugi betul. Okay, so the latest one dia rugi dalam 24.6 billion. So agak besar, memang besar. Okay, so itu dari segi fundamental untuk ASX. Kita tengok technical chart untuk ASX. Okay. Technical chart untuk ASX kalau kita tengok, okay, kita boleh tarik buat trend line kat sini. Okay, kita boleh tarik trend line kat sini pun nampak. Okay, dia bergerak ke atas secara kasar lah. Okay, secara trend line kita nampak dia bergerak ke atas. Okay. Alright. So, kita boleh pasang MACD. Okay. So, kita tengok MACD. Okay, dia dah mencanak ke atas. Okay, untuk MACD. Okay, RSI stokastik. RSI stokastik. Pasang terus saya indikator. Okay, so kalau kita tengok RSI stokastik sedikit demi sedikit. Okay, RSI dia bergerak ke atas. Okay, so ASX ni agak pergerakan dia agak slow sikit sebab apa dia agak share ataupun volume dia agak besar. Diperlukan sesuatu volume yang agak besar untuk menggerakkan harga dia, tapi dengan harga dalam 9 sen, so agak kecil sebenarnya. Okey, dia pernah cecah pada harga 50 sen dulu, paling tinggi 50 sen, tapi lepas tu dia turun. Dia turun, okey, dan lepas tu sideways sampailah pada musim pandemik lagi jatuh pada paling jatuh pada September 2020. Okey, harga lebih kurang 3 sen setengah saja. Okey, so agak murah di situ Okey, paling murah pada harga 3 sen setengah. Okey. Alright, so kalau kita tengok MACD masih lagi di atas kosong lah. So ada keupayaan untuk bergerak naik. Kalau kita buat resistance untuk ASX dekat sini dia ada resistance. Okay, dekat sini resistance yang terdekat pada 11 sen tu. So masih lagi jauh perjalanan. Dia cuba sebenarnya pada 2 hari lepas ke 3 hari lepas dia cuba sampai ke resistance tu, tapi dia gagal untuk sampai. So lepas tu dia ada selling pressure lah. Itu normal. Okay, kalau kita tengok weekly chart, kita tengok weekly chart tengok weekly chart agak mendatar untuk ASX. Okay, semuanya kalau kita tengok MACD ni dah bergerak ke atas. Okay, dah melepasi kosong. So ada potensi di situ. Okay, dan lagi satu kalau kita tengok dia adalah nampak ada wujud bullish divergence sikit dekat sini. Okay, sini. So nampak dia oversold ke oversold, dia bergerak ke atas. So that's why dari sini kalau kita boleh beli di area sini pada 6 sen setengah ni, kita ride the trend. Okay, dia dah sampai 9 sen dah. Okay, dia dah sampai 9 sen. Alright, cuma kena sabarlah daripada bulan Mei itu. So 5 bulan okey lah. Okay, banyak tu naik. Okay. Alright, so itu saja untuk counter ASX dan juga AirAsia. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.